Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid semua, apa kabar? Muadib harap semua dalam keadaan sihat walafiat dan bersedia untuk mengikuti sesi PDPR bersama Muadib. Hari ini kita akan belajar dalam bidang adab unit yang kedua, yaitu indahnya persahabatan. Muadib yakin semua anak-anak murid semua ada kawan, ada sahabat, ada rakan. Tapi ketahuilah, apakah yang dimaksudkan dengan sahabat? Namun sebelum itu, perlu Muadib bagi tahu, Muadib agak ada kesukaran sedikit mau bercakap. Sebab Muadib ni ada alasan lidah sakit. Jadi kalau tersasul bahasa Muadib minta maaf sebab sakit lidah Muadib sekarang ni. Walau macam mana pun, Muadib akan terus untuk mengajar adik-adik sekalian. Okey. Apakah dia yang dimaksudkan dengan sahabat? Namun sebelum kita menghuraikan dengan lebih panjang, apa kata kita dengar dulu lagu Upin Ipin, iaitu Sahabat Selamanya. Jom sama-sama. Okey murid-murid. Sahabat untuk selamanya bermain. Itulah lagu Upin Ipin. Sahabat ni, kita bersahabat untuk selama-lamanya. Kita berkawan untuk selama-lamanya. Kita berakan untuk selama-lamanya. Tapi perlu untuk kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan maksud sahabat. Okey, tengok sini. Sahabat membawa maksud ialah orang yang dikenal, rapat dan disukai. Mereka sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Sahabat ni dia mesti ada 3 benda ni. Pertama, orang yang kita kenal rapat. Dan yang kedua, yang kita sukai. Kalau kita tidak kenal rapat, itu bukan sahabat kita. Kalau kita tidak suka, kita benci, itu bukan sahabat kita. Itu musuh kita. Beza. Musuh ni kita kenal juga, tapi kita tidak suka. Tapi sahabat kita kenal dan rapat. Kenal rapat dan kita suka. Dan yang ketiga, ciri-ciri sahabat ni ialah, maksudnya ialah mereka sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah atau senang. Bukan senang jadi datang, susah dia lari, bukan. Tapi senang dan susah ada sama-sama dengan kita. Itulah dipanggil sebagai sahabat. Adapun orang yang datang ketika kita senang dan pergi ketika kita susah, itu bukan sahabat namanya. Itu orang ambil kesempatan semata-mata. Jadi perlu untuk kita tahu, sahabat ni ialah orang yang kita kenal rapat, kita suka dan sentiasa bersama-sama kita dalam keadaan senang ataupun susah. Tengok sini gambar ni. Ini contoh gambar orang yang ada kawan. Ini kawan perempuan, ini kawan lelaki. Begitu. Okey. Lelaki perempuan boleh bersentuhan ke tidak? Tidak boleh. Sebab itulah gambar sini, lelaki sejak begini dan perempuan sejak macam ni. Tapi berkawan boleh ke tidak? Boleh, cuma tidak boleh bersentuhan di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey. Persoalan sini, apakah ciri-ciri sahabat sejati? Apakah ciri-ciri sahabat sejati? Jom kita tengok di sebelah. Mari baca cerita ini. Sahabat idaman. Din dan Basri bersahabat baik. Mereka bantu-membantu dan nasihat-menasihati. Mereka tidak pernah memanggil sesama mereka dengan panggilan yang buruk. Sahabat idaman ni, dia suka tolong-menolong, bantu-membantu, yang mana susah dia tolong permudahkan. Dan sahabat sejati ni, dia ada sentiasa untuk menasihati kita, dan kita pun menasihati dorang juga. Maksudnya di sini, kalau sesama kita ada buat silap, dia datang untuk menasihat. Itu ialah ciri-ciri sahabat idaman. Dan sahabat idaman ni juga, sahabat sejati ni juga, dorang tidak pernah memanggil kawan dorang dengan panggilan yang buruk.
Panggilan yang buruk ini panggilan yang tidak disukai dan panggilan yang boleh membawa kepada pergaduhan. Contohnya, maukah kita dipanggil monyet? Maukah tidak? Tidak kan? Mesti kita tidak mau nak panggil monyet. Begitulah juga kawan ni, dia tidak akan panggil kawan dia dengan panggilan yang buruk. Macam monyet lah, macam lipas lah. Tidak. Dia akan panggil dengan panggilan yang baik. Itulah sahabat sejati. Okay. Tengok lagi sini. Pada suatu hari ketika pulang dari sekolah, Basri terjatuh. Din membantu Basri membawanya pulang ke rumah. Keesokan hari, Din menziarahi Basri dan memberikannya buah tangan. Din mendoakan agar Basri kembali sihat. Okey. Ada lagi terdapat sini ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri sahabat sejati? Iaitu menziarahi kawan yang sakit, dan kedua mendoakan agar rakan itu cepat untuk sehat. Tapi untuk waktu sekarang ni, PKP ni, kita tak boleh pergi rumah orang suka hati. Tidak boleh. Kita PKP, COVID sekarang ni tidak boleh. Apa yang kita boleh buat ialah kita doakan sahaja. Kita doakan semoga kawan kita yang ada sakit itu cepat untuk sembuh. Tapi ziarah-ziarah tidak boleh sekarang. No. Nanti kena tangkap. Okay? Nanti kena saman pula. Pasal kita ziarah-ziarah, jalan-jalan time PKP. Lagipun COVID. Jadi COVID tidak boleh ziarah-ziarah. Baik. Okay. Jadi seterusnya. Apakah lagi ciri-cirinya lagi? Jom kita tengok seterusnya lagi. Terima kasih Din. Allah, tersebelah pula dia. Terima kasih Din kerana membantu saya. Apa Din jawab? Tidak mengapa, itu sememangnya tanggungjawab seorang sahabat. Tadi si Basri ni jatuh. Jadi Din telah bantu dan membawanya pulang. Kalau kawan kita jatuh, kita jangan ketawa. Gini kadang-kadang kan, Madip tengok kan, murid-murid ni, kawan jatuh, ketawa jatuh, siapa suruh jatuh? Mana boleh gitu. Kan tidak boleh. Kawan jatuh, cepat-cepat kita bantu, cepat-cepat kita tolong. Jangan ketawakan dia, kasihan. Dah lah jatuh ditimpa tangga lagi. Dah lah jatuh, kawan ketawakan lagi. Masya Allah, na'udzubillah. Jangan gini. Okay. Jadi contohilah Din dan Basri dalam bersahabat. Mereka tidak pernah bergaduh, mengejek dan memanggil panggilan yang buruk, dan mereka menutup keaiban sesama mereka. Jadi contohilah Din dan juga Basri ini sentiasa membantu satu sama lain, menasihati dan tidak memanggil dengan panggilan yang buruk, dan juga mereka sentiasa menutup keaiban sesama mereka. Apa dia keaiban? Keaiban ni perkara yang malu untuk kita bagi tahu orang. Kita pun ada keaiban kita, tapi janganlah kita ceritakan dengan orang lain. Begitu juga keaiban orang jangan kita ceritakan kepada orang lain juga. Okey. Faham sampai sini? Kita ulang semula. Apakah yang disebutkan sebagai sahabat sejati? Kita ulang semula. Pertama ialah bantu membantu. Yang kedua ialah nasihat menasihati. Dan yang ketiga ialah tidak pernah memanggil sesama mereka dengan panggilan yang buruk. Yang keempat, menziarahi rakan yang sakit. Dan yang kelima, mendoakan rakan yang sakit supaya cepat sembuh. Dan kawan juga tidak pernah bergaduh, mengejek, dan mereka sentiasa menutup keaiban sesama mereka. Jika ini ada dalam diri kita, dan kita jumpa orang yang sama juga, maka itu dikenali sebagai sahabat sejati. Okay. Seterusnya kita tengok pula apakah dalil yang digunakan dalam bersahabat. Nabi Muhammad SAW bersabda, baca ikut muadib, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsih. Itu hadis Nabi SAW yang maksudnya tidak sempurna iman seseorang daripada kamu, sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Oke. Jadi itulah dia murid-murid berkaitan tentang sahabat dan juga beberapa adab bersahabat yang perlu untuk kita amalkan untuk menjadi seorang sahabat yang baik, untuk menjadi seorang yang berguna kepada masyarakat dan berguna kepada orang lain, terutama sahabat kita. Semoga dengan apa yang mau disampaikan ini dapat memberikan adik-adik semua ilmu yang berguna pada masa akan datang. Jadi untuk itu ada kerja rumah. Yaitu kerja rumahnya ialah adik-adik tolong siapkan kerja rumah dalam buku aktiviti muka surat 121, 123, 24 dan 125. Mudik ulang 121, 123, 124 dan 125. Jadi hantarkan kepada guru-guru yang mengajar adik-adik semua yang belajar dengan muadib, hantarkan kepada muadib. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan sambung pada part yang kedua nanti.